Coding in progress. Okay, kita rekam. Boleh guys? Are you ready guys? Ini adalah satu soalan struktur atau soalan respon tertutup. Okay. Soalan nombor 4 tahun lepas. Okay. Ini adalah soalan bab berapa ni guys kalau korang tira. Okay. Soalan ni bertanyakan pasal kesepaduan sosial, tanya pasal integrasi nasional, tanya pasal perpaduan kaum. Ini bab tingkatan 5 guys. Tingkatan 5 bab berapa? Siapa tira? Dia cakap pasal integrasi nasional. Cakap pasal perpaduan kaum. Siapa tira? Siapa boleh teka ni bab berapa? Bab tingkatan 5 ni. Bab 7 ke bab 8 ni? Okay. Bab apa guys? Kalau korang tira lah. Bab 7, career. Betul. Okey. Bab ni keluar tahun lepas. Okey. Jadi ditanya kat situ, jelaskan konsep berikut. Ini soalan A. Konsep berikut iaitu mengenai perpaduan kaum. Okey. Jadi apa yang kena buat dengan soalan ni? Korang adalah calon. Dikehendaki menjelaskan. Kena jelaskan. Ini kata tugas dia. Iaitu jelaskan. Okey, jelaskan ni adalah kata tugas. Okey. Kata tugas. Okey. Kata tugas ni buat apa? Suruh kita jelaskan konsep perpaduan kaum guys. Okey. Mari sama-sama kita tengok contoh jawapan calon yang berprestasi tinggi. Okey. Kita nak berprestasi tinggi, betul tak guys? Kita nak berprestasi tinggi. Betul. Dan kurangkan kontroversi. Tingkatkan prestasi. Okey. Jadi contoh jawapan perfect answer, perfect story, perfect alibi. Okey. Ini dia guys. Konsep perpaduan kaum ialah negara yang berbilang kaum. Berbilang kaum. Satu markah. Okey. Hidup dengan aman. Nampak tak? Apa markah kat situ? Aman. Kerana adanya perpaduan kaum, perpaduan antara satu sama lain. Contohnya kaum Melayu, Cina dan India. Dah dapat 2 markah. Yang saya kuningkan tu adalah dia punya kata kunci guys. Yang berbilang kaum, hidup dengan aman. Itulah konsep perpaduan kaum. Nampak tak? Boleh guys? Inilah contoh calon yang berprestasi tinggi, dia orang punya jawapan. Okey? Okey? Jadi, calon ni dia berjaya lah guys menjelaskan. Dia berjaya menjelaskan 2 konsep perpaduan kaum, iaitu yang berbilang kaum dan negara yang aman tentunya. Okey? Nak tengok tak calon sederhana? Calon sederhana ni kalau boleh kita boleh elakkan lah. Elakkan jadi calon sederhana ni. Okey, dia bagi 1 poin je. Perpaduan kaum ialah hubungan kerjasama daripada masyarakat yang berbilang kaum. Ini dia yang dapat markah guys. Itu je yang dapat markah. So dia dapat 1 markah. Jadilah dia tengah kalut masa ni. Okey. Tapi tak apa. Okey.
Sebut pasal perpaduan kaum, pembilang kaum dan juga aman. Okey? Boleh guys? Dia hanya cakap, dia hanya menjelaskan satu je konsep perpaduan kaum. Okey? Boleh guys? Kita pergi soalan yang seterusnya, iaitu ini dia. Integrasi nasional. Kita kena jelaskan kata tugas ke atas, jangan lupa, iaitu jelaskan konsep berikut. Okey? Konsep berikut apa? Ini dia konsepnya guys. Konsep integrasi nasional. Okey? Bagi calon, apa yang calon kena buat? Kena jelaskan, menjelaskan konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional yang kita kena pegang ialah ni yang menyebabkan kita dapat markah proses dinamik. Ada perkataan dinamik dapat markah. Sebab tu kita tanda kat situ. Proses dinamik. Dinamik ni maksudnya proses yang sentiasa berubah-ubah ikut keadaan semasa. Mengikut situasi semasa, isu semasa. Kadang isu semasa ni baik, kadang-kadang isu semasa ni contohnya banjir yang berlaku di Johor, orang Kedah bantu. Banjir kat Kedah pula, orang Johor pergi bantu. Ini dinamik. Faham tak? Dinamik yang sentiasa berubah-ubah ikut keadaan semasa. Faham tak? Proses dinamik. Dinamik apa dia? Dinamik antara negeri, antara negeri. Sekejap. Dia tak hilang ni. Dia dah hilang ni. Dia buat hal pula ni. Macam mana nak hilang? Okey. Proses dinamik antara negeri dan wilayah. Selain itu, integrasi nasional ni tujuannya untuk apa? Membentuk identiti sendiri. Membentuk identiti sendiri berdasarkan apa? Berdasarkan perlembagaan. Perlembagaan apa? Perlembagaan persekutuan dan juga rukun negara. Rukun negara. Faham tak? Ini dia konsep integrasi nasional. Dia adalah proses dinamik dan maka kat situ tujuannya adalah untuk membentuk identiti sendiri. Setiap negeri ada identiti dia. Tapi identiti ini kena berlandaskan berdasarkan perlembagaan persekutuan. Dia tak boleh lebih-lebih. Kena ikut undang-undang. Kena ikut undang-undang. Sebab tu namanya kena ikut perlembagaan persekutuan, guys. Guys, apa dia perlembagaan persekutuan? Apa dia perlembagaan persekutuan? Perlembagaan persekutuan ni korang kena faham. Ada 2 P. Iaitu apa? Perlembagaan ni adalah undang-undang tertinggi. Panduan pentadbiran negara. Faham tak? Panduan pentadbiran negara. Sebab tu kita namakan semua perkara undang-undang yang ada kat negara kita ni, kalau nak buat sesuatu kena ikut perlembagaan. Hak asasi pun memang dijamin, tapi semuanya berdasarkan dihadkan oleh perlembagaan persekutuan. Itu yang korang faham. Nampak tak? Boleh? Boleh guys? Boleh? Okey. Okay guys. Kita tengok. Nampak tak calon ni? Dia berjaya jelaskan
3 konsep integrasi nasional. Itu dia guys. Kita tanda dekat poin atau perkataan yang membolehkan korang dapat. Sebab dekat nak exam, sebab tu cikgu bagi contoh penandaan macam mana korang boleh dapatkan markah. Jadi kalau nak faham atau nak hafal, kalau contohnya integrasi nasional, hafal perkataan dinamik, hafal perkataan identity, hafal perkataan perlembagaan. Sebab inilah perkataan yang membawa kepada konsep integrasi nasional, guys. Dapat tak tu? Okey. Bagi calon yang sederhana pula, kawan-kawan semua. Ini dia, guys. Bagi dinamik, proses yang dinamik. Okay, proses yang dinamik bagi mencapai perpaduan kaum. Proses yang dinamik bagi mencapai perpaduan kaum. Okey? Boleh, guys? Baru berbebel lagi kat sini. Pelbagai langkah diambil oleh kerajaan bagi memupuk perpaduan dalam masyarakat majmuk. Ini bukan jawapan. Sebab ini apa? Ini bukan konsep. Dia nak kita jelaskan konsep integrasi nasional, bukannya langkah. Okey? Dapat tak itu? Kenapa dia tak dapat markah? Ini sebab dia, guys. Itu sebab dia. Okey? Boleh? Kita tengok lagi, guys. Soalan seterusnya. Okey, korang kena tengok ni. Okey? Jelaskan, ini dia kata tugas. Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan dari aspek sosial untuk memperkasakan perpaduan kaum dan integrasi nasional untuk memperkasakan. Saya seru kepada kawan-kawan semua yang berada dalam Zoom ni untuk buat apa yang saya buat ni, iaitu menggariskan dan membulatkan kata tugas. Nampak tak saya bulatkan kata tugas di situ? Jelaskan, bulatkan. Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan dari aspek sosial untuk memperkasakan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Aspek sosial, guys, yang dilaksanakan oleh kerajaan. Nampak tak kat sini tabiat saya? Iaitu baca soalan berulang kali. Kenapa kena baca soalan berulang kali, guys? Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang macam saya lembab sikit. Saya akui. Ku akui, ku leka dengan kejayaanku. Ku akui, saya ni lembab sikit. Sebab tu saya kena baca 2 kali. Saya lambat faham. Isteri saya pun kata saya lambat faham. Personal pula kat situ. Personal pula. Saya lambat faham perempuan ni. Sebab tu. Lambat faham. Biasalah lelaki memang lambat faham perempuan. Okey. Take personal lah kat situ. Kena baca 2 kali. Nampak tu. Jadi kita kat sini kita kena buat apa? Korang sebagai calon dikehendaki menjelaskan, kena jelaskan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan dari aspek sosial untuk memperkasakan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Contoh calon berprestasi tinggi. Macam mana dia jawab? Usaha kerajaan untuk memperkasakan perpaduan kaum dari aspek sosial. Apa yang kerajaan buat? Macam biasa, guys, kena salin daripada kepala ayat. Ambil daripada soalan. Usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan dari aspek sosial untuk memperkasa perpaduan kaum dan integrasi nasional melalui apa?
sistem pendidikan. Nampak tak? Dia tanda right kat situ. Jadi usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan dari aspek sosial untuk memperkasakan peluang kaum dan integrasi nasional melalui, gunakan ayat ni guys, melalui kata umum atau kita cantumkan melalui guys sistem pendidikan. Okey, melalui sistem pendidikan guys. So saya ulang balik sekali, mana yang kita tanda tu, itu yang kita kena hafal dia punya kata kunci yang membolehkan kita mendapat markah usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan. Dari aspek sosial, untuk memperkasakan paduan kaum dan integrasi nasional ialah melalui sistem pendidikan. Itu fakta dia. Bagi contoh yang berkaitan. Bagi contoh yang berkaitan guys. Contohnya apa? Okey. Contohnya ni guys. Laporan Rahman Talib. Laporan Rahman Talib guys. Dapat tak tu? Okey, ini contoh. Fakta disokong oleh contoh yang berkaitan. Contohnya laporan Rahman Talib. Okey. Laporan yang berkait dengan pendidikan yang merupakan satu usaha untuk mengkaji semula dan memperkasakan sistem pendidikan, laporan Rahman Talib. Okey. Seterusnya pihak kerajaan, pihak kerajaan, saya gariskan di ayat dia, memperkenalkan apa? Kurikulum yang sama. Okey, dia kata kuncinya kat sini yang membolehkan kita dapat markah ialah kurikulum yang sama. Okey, tambah lagi dia punya huraian. Okey, kurikulum yang sama. Kurikulum ni maksud dia apa guys? Silibus. Buku teks yang kita belajar satu Malaysia pakai buku teks sejarah yang sama. Inilah maksud kurikulum yang sama guys. Kurikulum yang sama. Okey, boleh? Kita gunakan silibus yang sama kawan-kawan. Okey. Silibus yang sama kawan-kawan. Okay. Boleh? Kurikulum yang sama bagi setiap sekolah. Okey. Boleh guys? Bagi setiap sekolah untuk memupuk taat setia, ini dia punya ayat ya, kepada negara, tak ada markah kat sini. Selain itu, gunakan penanda wacana, jangan lupa. Okey. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar. Bahasa pengantar ni siapa faham guys? Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar. Siapa tahu apa dia maksud bahasa pengantar? Guys. Apa dia maksud bahasa pengantar guys? Apakah dia maksud bahasa pengantar? Bahasa asas. Good try Fatin, good try. Bahasa pengantar ialah bahasa yang digunakan oleh guru semasa mengajar. Saya bagi awak cakap ni dalam bahasa apa ni guys? Saya tengah ajar korang dalam bahasa apa? Bahasa apa yang saya gunakan? Bahasa Urdu? Kya hai? हमारा दिल आपके पास है एक लड़की वो दीवानी सी प्यार किसी होता है ये प्यार किसी होता है sejarah है. Saya gunakan bahasa apa guys? Melayu. Betul Jasmine. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam setiap sekolah, dalam setiap sekolah untuk memupuk perpaduan antara kaum. Nampak tak guys? Ayat yang dibina ni perfect answer, perfect story, perfect alibi,
Nampak tak? Nampak tak guys? Perfect. Dia bagi fakta, okay, melalui sistem pendidikan. Okay. Dia bagi contoh, laporan Rahman Talib. Dia panjangkan lagi dia punya huraiannya. Pihak kerajaan memperkenalkan kurikulum yang sama. Lepas tu, gunakan bahasa Melayu dijadikan bahasa penghantar dalam setiap peringkat sekolah untuk memupuk perpaduan antara kaum. Nampak tak guys? Boleh tak jawab macam ni? Guys, boleh tak? Perfect answer, perfect story. Cikgu banyak terpengaruh dengan sharing ni. Boleh guys? Boleh tak? Boleh guys? Okay. Bagi contoh, bagi fakta, bagi contoh. Macam mana nak hafal suatu fakta? Ini. Apa yang saya kuningkan tu, dia punya kata kunci yang membolehkan kita dapat markah. Sistem pendidikan, laporan Rahman Talib, kurikulum yang sama, bahasa Melayu. Okey, ini yang langkah kerajaan buat untuk apa? Untuk memperkasa perpaduan kaum dan integrasi nasional dari aspek sosial. Jadi, jelas kat sini guys, calon telah menjelaskan 4 usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memperkasa perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okey. Ini juga pula calon yang sederhana. Okey. Bolehlah dapat 2 markah. Okey. Dia bagi okey, mewujudkan pendidikan yang seragam. Okey. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Okey. Awak tengok kat sini. Selain itu, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran. Ini tak ada kena-mengena. Sebab pentadbiran ni adalah dari aspek politik. Sebab tu dia salah. Soalan tanya, kena tengok balik soalan banyak kali, soalan tanya dari aspek ni guys. Aspek sosial. Sahabat ni dijawab dari aspek pentadbiran. Kalau tanya pasal pentadbiran boleh ya? Boleh guys? Okay. Nampak tak? Macam mana cara nak dapat markah? Okay. Macam mana cara nak hafal fakta? Dan macam mana cara nak buat huraian? Contoh. Okay. Okay guys. Ini dia yang kita nak bagi awak tengok juga. Soalan C guys. Soalan C. Okay. Ceraian C kita panggil. Ceraian C. Okay. Selalunya soalan hebat. Okay. Apa nak kena buat? Guys. Apa nak kena buat? Bila dapat soalan macam ni guys. Okay. Pertama kita kena baca dulu petikan. Okay. Kita tengok perpaduan adalah hadiah tidak ternilai harganya yang mesti dipelihara dan dihargai semua rakyat di negara berbilang kaum seperti di Malaysia. Okay. Sumber diubah sesuai daripada Berita Harian 5 Januari 2021. Okay. Lepas tu kita buat apa? Kita dah baca kan? Kedua kita lihat kehendak soalan. Ulaskan pernyataan tersebut. Ulas ni adalah korang ulas apa yang korang nampak dan apa yang korang rasa. Okey? Dan apa yang korang fikir. Okey? Jadi soalan ni dikehendaki kita untuk mengulas pernyataan yang diberikan. Ulas lah. Korang tengok.
bagi calon yang berprestasi tinggi, apa yang diulas? Okey. Pertama, kita kena gariskan. Tengok. Perpaduan adalah hadiah yang tidak ternilai harganya. Hadiah yang tidak ternilai harganya. Sebab apa? Diambil kat sini. Hadiah yang tidak ternilai harganya. Nampak kat situ? Ambil saja daripada petikan. Sebab dalam petikan ni, saya ulang sekali lagi, dia ada markah. Okey. Perpaduan, okey, adalah, tambah perkataan ni. Kita dilarang untuk copy paste bulat-bulat. Sebab tu kita kena ada perkataan perpaduan adalah. Okey? Perpaduan adalah. Lepas tu baru kita boleh ambil daripada petikan ni. Copy paste. Copy paste tapi kena ada ni, tambah ayat sikit. Perpaduan adalah hadiah tidak ternilai harganya. Selain itu, nanda wacana jangan lupa. Okey? Semua rakyat di negara berbilang kaum seperti Malaysia perlu memelihara dan menghargai perpaduan. Okey? Diambil kat sini guys. Semua rakyat mesti pelihara di negara berbilang kaum seperti di Malaysia. Nampak tak guys? Dia ubah sedikit seutuh ayat. Dia ambil berbilang kaum semua rakyat ni dia letak kat depan dulu. Boleh tak buat macam ni? Boleh. Asalkan kita tak mengubah maksud petikan ni. Dia ambil kat depan, dia letak semua rakyat di negara berbilang kaum seperti di Malaysia perlu memelihara dan menghargai. Tengok dia salahin je, menghargai. Kita bagi markah juga guys. Sejarah tak ada masalah kalau kita salah ejaan. Nampak dia dapat markah juga kat situ. Asalkan pemeriksa faham menghargai perpaduan walaupun dia tulis menghargai. Sebab nervous masa exam. Memang kita nervous dalam dewan peperiksaan, tapi kita kena relax. Relax guys, relax. Okey. Pelihara dan menghargai perpaduan. Okey, dah habis modal dah. Soalan ni nak berapa? Berapa markah? Okey, kena banyak markah ni. Kita dah habis. Dah habis dah. Kita dah guna semua ayat ni. Kita kena tambah ayat kita sendiri. Okey? Nampak tak ini gunakan penanda wacana? Okey. Hal ini kerana perpaduan dapat membentuk negara yang bersatu padu. Perpaduan dapat membentuk negara bersatu padu. Okey? Ini cara buat ayat ni guys. Hal ini kerana, ini kita tambah, calon ni tambah ayat dia sendiri guys. Dia tambah ayat dia sendiri. Hal ini kerana perpaduan dapat membentuk negara yang bersatu padu. Boleh tak buat ayat macam ni guys? So ulas, bukan saja kita ambil daripada petikan, tapi kita kena fikir ayat kita sendiri. Kita kena goreng juga berkait dengan isu yang ada dalam petikan ni. Cakap pasal berbilang kaum, of course lah kita akan berkaitkan dengan perpaduan, berkaitkan dengan bersatu padu. Seluruhnya oleh itu, kuasa asing tidak berpeluang untuk campur tangan. Kita ulas lagi. Jadi kalau kita bersatu padu, kuasa asing tidak ada peluang untuk mencampur tangan. Berkait tak dengan
Dengan isu ni, dengan isu yang berkait dengan perpaduan, kalau kita kuat, orang lain tak boleh campur tangan. Kuasa asing daripada luar tak boleh campur tangan. Okey? Kita kena jawab berkait dengan petikan, berkait dengan perkara atau isu yang dibincangkan dalam petikan. Okey? Boleh guys? Okey, selain itu, okey? Okey? Selain itu, perpaduan dapat mengelakkan perselisihan faham. Guys, perpaduan dapat elakkan perselisihan faham. Bila kita dah berbaik sesama kaum, kita dapat memahami sesama kita, so kita dapat mengelakkan perselisihan faham. Nampak tak itu? Okey. Dan juga konflik antara kaum. Nampak tak? Perselisihan faham dapat markah. Konflik antara kaum pun dapat markah. Gunakan kata hubung dan. Dan konflik antara kaum dapat kita elakkan guys. Okey. Oleh itu, tambah lagi penanda wacana, oleh itu negara kita akan menjadi aman dan harmoni. Bila kita dah tak ada perselisihan faham, konflik antara kaum tak ada, negara akan jadi aman dan harmoni. Aman dan harmoni guys. Jangan risau. Contoh jawapan ni saya dah upload dalam kita punya portal. Korang boleh baca. Korang boleh tengok. Okey. Hal ini dapat kita boleh contohi jawapan ni guys. Hal ini dapat meyakinkan pelabur asing. Digunakan penanda wacana hal ini. Hal ini adalah penanda wacana guys. Gunakan penanda wacana. Hal ini dapat meyakinkan pelabur asing untuk melabur di negara kita. Boleh tak guys? Boleh tak buat jawapan macam ni guys? Perfect guys, perfect. Dia gunakan ayat dia sendiri. Perpaduan adalah okay. Perpaduan ni diambil daripada petikan, okay, adalah hadiah tidak ternilai harganya, salin. Gunakan penanda wacana. Selain itu, semua rakyat di negara berbilang kaum seperti Malaysia perlu memelihara dan menghargai perpaduan. Gunakan penanda wacana hal ini kerana perpaduan dapat membentuk negara yang bersatu padu. Oleh itu, kuasa asing tidak berpeluang untuk mencampur tangan dalam negara kita. Okey? Perfect answer ni guys. Calon telah berjaya untuk mengulas penyataan yang diberikan dengan tepat beserta huraian yang jelas. Guys, huraian yang jelas. Okey, jangan takut. Inilah contoh jawapan yang telah diterima di peringkat lembaga peperiksaan guys. Inilah kaedah untuk jawab ni. Okey? Ini calon berprestasi tinggi. Calon yang sederhana pula macam mana? Ni guys. Dia ambil juga daripada soalan, daripada petikan. Perpaduan adalah perkara yang harus dikekalkan. Dikekalkan oleh rakyat, oleh masyarakat. Perpaduan dapat menjamin keamanan, okay, antara pelbagai kaum. Selain itu, perpaduan dapat mengekalkan kestabilan sosial, okay, dalam masyarakat. Okay, mengekalkan kestabilan sosial. Boleh? Okay guys. Jadi ini bagi jawapan untuk soalan
bagian A, struktur. Izinkan saya untuk sharing pula dengan awak semua bagi jawapan calon untuk bahagian B pula, iaitu essay. Kita ambil satu soalan, guys. Okey. Hari ini kita clearkan dulu macam mana cara nak jawab, macam mana cara nak dapat markah, macam mana nak jadi calon berprestasi tinggi, kena buat bagi fakta, kena bagi huraian, kena macam mana nak buat huraian dia. Kita belajar teknik dia ni, guys. Melalui yang the best. Kita belajar dengan daripada orang yang terbaik, daripada yang the best, daripada jawapan calon berprestasi tinggi. Ini bahagian B pula, bahagian essay. Kita tengok soalan ni, guys. Ini soalan, jelaskan, kita bulatkan pada tugas dia, peranan golongan intelektual berpendidikan agama. Ini bab tingkatan 4, bab 2. Bab tingkatan 4, bab 2, iaitu nasionalisme. Okey, peranan golongan intelektual berpendidikan agama, okey, dalam membangkitkan semangat nasionalisme, di negara kita. Golongan intelektual berpendidikan agama. Baca soalan, tolong saya mahu awak semua buat macam saya. Bulatkan kata tugas, jelaskan peranan golongan intelektual berpendidikan agama. So kita nampak kat sini, saya suka baca soalan berulang kali, guys. Baca soalan berulang kali. Okey, supaya kita faham. Okey. Boleh, guys? Boleh, guys? Apa yang kita kena buat? Korang ni adalah calon nanti. Kena jelaskan peranan golongan intelektual berpendidikan agama dalam membangkitkan semangat nasionalisme di negara kita. Mari kita lihat contoh jawapan calon berprestasi tinggi. Okey, apa dia buat? Apa yang dia bagi? Apa yang dia bagi? Peranan golongan intelektual berpendidikan agama. Kita kena tahu intelektual pendidikan agama. Syed Syekh Al-Hadi, Haji Abbas Taha, okey, golongan kaum muda ni yang diorang membuat madrasah. Yang diorang ni belajar dekat Timur Tengah, belajar dekat Arab Saudi, belajar dekat Mesir. So diorang balik ke negara ni, ke tanah Melayu, ke tanah air diorang, apa yang diorang buat? Okey. Kita ambil peranan golongan intelektual berpendidikan agama dalam membangkitkan semangat nasionalisme di negara kita. Mereka ni dikenali sebagai kaum muda. Kaum muda, guys. Kaum muda. Okey, intelektual pendidikan agama, mereka ni kaum muda. Kaum muda. Okey, kaum muda, guys. Okey. Kita teruskan huraian dia. Selain itu, okey, selain itu, jangan lupa penanda wacana. Tokoh dalam kaum muda ialah Syed Syekh Al-Hadi. Nampak tak? Dia bagi contoh kat situ. Tokoh dia siapa? Dia bagi tegangkan siapa dia. Golongan intelektual berpendidikan agama ni, Syed Syekh Al-Hadi. Okey. Seterusnya, jangan lupakan penanda wacana. Seterusnya, cenderung terhadap nasionalisme semasa menuntut di Timur Tengah. Tak dapat markah kat situ. Sebab apa? Dia bagi penyataan. Sebab soalan nak peranan. Apa yang diorang ni buat? Di samping itu, diorang ni menubuhkan madrasah. Itulah function diorang. Diorang tubuhkan madrasah. Buat sekolah. Untuk apa? Menyebarkan fahaman Islam. Okey? Madrasah, kita bagi contoh apa madrasah ni, guys. Madrasah di Al-Atas di Johor Bahru, di Johor. Bagi contoh terus, Madrasah Al-Atas. Contohnya Madrasah Al-Atas di Johor Bahru, Johor.
So dapat 4 markah. Okey. Dapat 4 markah kat situ. Boleh? Boleh guys? Okey. Ini dia. Function atau peranan golongan intelektual berpendidikan agama. Okey guys. Bagi yang baru masuk, ini adalah contoh jawapan calon yang berprestasi tinggi. Nampak tak macam mana? Dia bagi fakta. Dia bagi fakta kat sini. Kaum muda. Siapa dia golongan intelektual berpendidikan agama ni? Dia orang kaum muda. Lepas tu tambah lagi huraian. Siapa dia contoh dia? Syed Syekh Al-Hadi. Okey. Diorang ni, apa diorang buat? Diorang tubuhkan madrasah. Apa nama madrasah diorang? Madrasah Al-Atas. Contohnya. Senang tak dapat markah guys? Senang tak dapat markah? Senang tak? Okey. Awak ingat tak dekat sekolah? Cikgu ada, kita sembang Cikgu ada letakkan awak ni calon cemerlang. Ini calon galus. Ini calon sederhana. Kan? Guys, kalau awak jawab macam ni guys, tak kisah. Awak calon sederhana ke? Awak calon cemerlang ke? Awak budak target ke? Awak budak tu ni ke? Awak nak galus ke? Awak dah nak hampir nak lulus ke? Awak nak hampir nak tenggelam ke? Kalau kita jawab macam ni, kita tahu cara jawab dia, kita tahu macam mana benda, macam mana kita nak hafal, kita hafal sikit je, ini benda yang nak kita kena hafal, kaum muda. Kalau golongan intelektual pendidikan agama ni, siapa dia? Dia adalah Syekh Al-Hadi. Okay? Diorang ni apa dia orang buat? Dia orang tubuhkan madrasah. Madrasah ni madrasah apa? Madrasah Al-Atas. Tak kisah awak calon cemerlang ke, calon sederhana ke, boleh dapat 4 markah. Boleh dapat full mark. Saya tak suka buat benda-benda macam ni guys. Awak ni calon cemerlang, awak ni calon sederhana. Tak ada, tak ada, tak ada. Kita semua sama. Okey. Boleh guys. Jadi calon ni berjaya jelaskan 4 peranan golongan intelektual berpendidikan agama. Okey. Next, kita pergi soalan seterusnya. Sederhana ni kita nak tengok lah, tak nak tengok. Kita nak jadi berprestasi tinggi lah. Betul tak guys? Kita nak berprestasi tertinggi. Okey. Tak kisah siapa kita. Kecemerlangan ni adalah hak milik setiap insan. Okey, tengok soalan seterusnya. Soalan ceraian B. Okey, saya tak suka cakap cerai-cerai ni. Saya cakap pasal cerai pula ni. Okey, saya tak suka. Walaupun saya ni tim Fatah Amin, saya tim Fatah Amin guys. Korang tim siapa? Fazura? Aduh, tak patut lah. Saya tim Fatah Amin. Korang tak tahu budak-budak tak ikut Budak-budak tak follow benda ni Tak follow Tak follow tak apalah, saya macam kena palau je ni. Bagus Irfan, Fatah. Ada tim kita. Follow. Adam Naufal pun tim Fatah, bagus. Tak ada, tim Fazura tak ada sini Okey, bye. Okey, soalan seterusnya kita tengok. Wah, ni sah natural. Okey, faham natural. Bagus. Macam ni selamat. Ni sah selamat. Selamat. Dia main natural, dia main duduk jalan tengah. Okey. Tak kisah kita calon kita tim Fatah ke, tim natural ke, tim Fazura ke, kita tengok soalan ni guys. Okey, terangkan. Okey, kita kena terangkan, bulatkan ni. Ini kata tugas, terangkan kesan perkembangan semangat nasionalisme. Kesan perkembangan semangat nasionalisme dari aspek berikut. Okey, kesan
Semangat nasionalisme ni dah berkobar-kobar di kalangan rakyat tahun sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum Perang Dunia Pertama. Ada yang tubuhkan persatuan, ada buat majalah, ada yang ada melalui karya kreatif. Diorang ni lahir daripada sekolah, sistem pendidikan agama, sistem pendidikan bahasa Melayu, sistem pendidikan Inggeris, dan lahirlah golongan intelektual. Okey. Jadi kesan perkembangan semangat nasionalisme dari aspek apa? Politik. Okey. Politik. Apa kita nak buat? Kesan dia daripada aspek politik. Calon kena terangkan kesan perkembangan semangat nasionalisme ni dari aspek politik. Okey? Tengok dia jawab macam mana. Dia tulis nombor soalan 5B. Dia tulis pecahan soalan iaitu 1 Roman. Dia tulis politik kat sini. Nampak jelas. Nampak jelas kat situ. Wah, kucing awak tertekan. Wah, kucing pun boleh tertekan. Okey. Kesan perkembangan semangat nasionalisme. Kesan perkembangan nasionalisme ialah penduduk tempatan dari aspek politik. Penduduk tempatan bertambah dalam menjadi pegawai kerajaan. Bertambah menjadi pegawai kerajaan, guys. Pegawai kerajaan bertambah. Sebab apa? Dari aspek politik, korang kena faham, guys. Politik ni berkait dengan pentadbiran. Politik ni benda berkait dengan pentadbiran. Sultan, raja, pegawai-pegawai, jawatan tinggi, itu politik. Faham? Pemerintahan, pentadbiran, Perdana Menteri, okey? Politik, itu adalah politik. Okey? Jawatan-jawatan tinggi, okey? Pentadbiran kerajaan, okey? Itu aspek politik, guys. Kesan perkembangan nasionalisme ialah penduduk tempatan bertambah. Ini dia kesan dia, guys. Bertambah dalam menjadi pegawai kerajaan, pegawai tertinggi. Okey? Okey, guys. Dia bagi contoh, tambah gunakan perkataan iaitu. Iaitu. Dari 9 orang kepada 20 orang. Nampak tak bertambah awak bagi kat situ? Dia punya contoh, dia punya huraian dia, guys. Dia punya huraian dia daripada 9 orang kepada 20 orang. Itulah mengukuhkan kita punya fakta, guys. Kita kena sokong dengan huraian. Macam ni lah calon yang hebat buat. Kita kata kesan perkembangan nasionalisme, penduduk tempatan bertambah menjadi pegawai kerajaan. Iaitu, gunakan perkataan iaitu, sambungkan dari 9 orang kepada 20 orang. Dapat markah. Okay. Selain itu, guys, ada wacana jangan lupa. Okay. Kuasa Raja Melayu juga bertambah dalam pengurusan hal ehwal agama dan adat istiadat Melayu. Kuasa Raja Melayu, guys. Okay. Kuasa Raja Melayu. Sebab apa? Sebelum ni kita banyak kena ikut nasihat atau telunjuk daripada British. Okay. Kuasa Raja Melayu bertambah. Okay. Okay, guys. Okay. Kuasa Raja Melayu tambah. Okay, guys. Kita teruskan. Di samping itu, lahir juga golongan intelektual yang menyebarkan fahaman kepada masyarakat. Golongan intelektual ni aspek sosial, guys. Okay. Akhir sekali, dia tak bermakar. Timbulnya penentangan oleh orang Melayu. Orang Melayu sedar, sebab tu orang Melayu menentang. Timbulnya penentangan oleh orang Melayu seperti British perlu mengambil tindakan. British terpaksa mengambil tindakan dengan memenjarakan orang yang menentang. So kesannya ni British terpaksa memenjarakan
dengan memenjarakan, mengambil tindakan memenjarakan orang yang menentang. Okey. Jadi rakyat dah sedar, rakyat menimbulkan penentangan, oleh orang Melayu. Ha. Contohnya gerakan-gerakan seperti Tok Janggut serta beberapa. British sangat takut dengan gerakan Islam, gerakan Islah. Golongan berpendidikan agama ni British takut. Sebab apa? British risau golongan yang berpendidikan agama ni guys, akan membangkitkan lagi semangat jihad. Bila ramai dah bersatu atas semangat jihad, ini yang menyebabkan British goyang. Okey? Boleh guys mengambil tindakan. So, bila kesannya orang Melayu menentang. Bila orang Melayu menentang, penentangan timbul di kalangan orang Melayu, penentangan oleh orang Melayu seperti British perlu terpaksa mengambil tindakan dengan memenjarakan orang yang menentang. Sampai British terpaksa keluarkan satu akta atau ordinance, undang-undang yang di mana siapa yang keluarkan penerbitan majalah berkenaan tentang Islam perlu dapatkan kebenaran sultan dulu. Jadi British gunakan sultan kat situ. Okey. Dapat guys? Itu aspek politik. Jadi calon di sini dilihat berjaya untuk menerangkan 5 kesan perkembangan semangat nasionalisme dari aspek politik. Kena jelas kan aspek politik. So, apa yang kita boleh belajar kat sini guys? Tulis nombor soalan. Mulakan dengan ambil daripada kepala ayat. Kesan perkembangan nasionalisme ialah penduduk tempatan bertambah. Gunakan kata kunci bertambah, iaitu daripada sokong dia dengan huraian dia, iaitu 9 orang jadi 20 orang. Okey. Lepas tu gunakan perdana wacana. Selain itu kuasa Raja Melayu bertambah. Okey. Nampak tak golongan intelektual ni? Ini bukan aspek politik. Okey. Akhir sekali penentangan. Timbul penentangan oleh orang Melayu dan seperti terpaksa British perlu mengambil tindakan. Kita tulis kat sini timbulnya penentangan. Lepas tu orang Melayu ambil tindakan. British terpaksa ambil tindakan memenjarakan orang yang menentang guys. Boleh? Boleh guys? Okey, itu calon yang berprestasi tinggi. Okey. Aspek ekonomi pula kau nampak kat sini. Itu dia guys. Aspek ekonomi. Okey. Kesan perkembangan nasionalisme dari aspek ekonomi. Gesaan kaum muda untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Kita dapat memperbaiki kehidupan rakyat. Kaum muda mendesak supaya British baiki kehidupan rakyat. Dan rakyat juga berusaha untuk memajukan diri dia orang. Okey, memperbaiki kehidupan rakyat. Okey. Seterusnya, persatuan ini meningkatkan semangat berniaga. Ini kesan dari segi aspek ekonomi. Semangat berniaga guys. Semangat berniaga. Meningkatkan semangat berniaga. Hasilnya, ini penanda wacana juga. Hasilnya, tertubuhlah Persatuan Jamariah Al-Khariyah. Ini markah juga. Persatuan Jamaah Al-Khariyah. Okay. Selain itu, tokoh nasionalisme mementingkan pendidikan. Mementingkan pendidikan. Hal ini kerana penekanan British kepada pendidikan tahap rendah menyukarkan langkah meningkatkan taraf hidup rakyat. Meningkatkan taraf hidup rakyat.
Okey. Lepas tu dia bagi contoh Malay Tribune, Malay Mail digunakan untuk mengutip dana bagi golongan yang menyambut pengajian di peringkat tinggi. Okey. Ini guys. Akhbar Malay Tribune dan Malay Mail digunakan bertujuan untuk mengutip dana bagi golongan yang nak menyambung pengajian ke peringkat tinggi. Okey. Akhbar ni digunakan untuk mengutip dana bagi menyambung pengajian ke peringkat tinggi. Akhbar ni dia bagi tahulah nombor akaun macam mana nak menyumbang. Malay Tribune dan Malay Mail. Okey. Ini kesan dia daripada aspek ekonomi guys. Okey. Boleh guys? Okey guys. Last kali guys. Last kali untuk kita tengok kupasan soalan yang tahun lepas. Ini dia guys, petikan panjang. Okey. So, tak ada pilihan guys. Kita memang kena baca petikan ni guys. Okey. Kita baca golongan intelektual mempunyai peranan besar dalam pembinaan dan pembangunan negara bangsa dalam konteks Malaysia. Misalnya kemerdekaan negara terhasil daripada suatu perjuangan yang bukan kepalang. Kalangan ulama, pejuang pendidik nasionalis serta orang awam, mereka berjuang dengan darah, keringat dan mata air. Dan air mata dalam sejarah perjuangan mereka tidak minta sebarang imbuhan atau kepentingan. Kita baca guys. Okey. Lepas tu kita lihat soalan ni guys. Okey. Ada yang suka baca soalan dulu? Okey, sebab apa? Bila baca soalan ni, baru kita boleh analisis apa yang ada dalam petikan. Macam saya suka baca soalan dulu. Soalan tanya, huraikan mesej yang terkandung dalam petikan. Jadi dia nak kita huraikan mesej yang terkandung dalam petikan. So, mesejnya ada dalam petikan. Dan juga iktibar yang boleh diambil. So, nampak kat sini guys. Ada dua kerja kita kena buat guys. Mesej yang ada dalam petikan dan juga iktibar. So, kita dinasihatkan bagi 4 mesej, 4 iktibar. Sebab ni adalah 8 markah guys. Okey. Mesej yang ada dalam petikan kita kena ambil lah. Ada je dalam ni. Okey, ada. Kita contoh jawapan dia guys. Okey. Mesej yang terkandung dalam petikan tersebut ialah golongan intelektual mempunyai peranan besar. Kita mulakan dengan ambil daripada petikan. Mesej yang terkandung dalam petikan. Okey. Selain itu, kemerdekaan negara. Okey. Terhasil daripada suatu perjuangan yang bukan kepalang. Ini mesej dia guys. Golongan ulama, pejuang, pendidik, nasionalis serta orang awam. Seterusnya, cita-cita mereka. Gunakan penanda wacana guys. Seterusnya. Okey. Cita-cita mereka yang satu, berjuang untuk mencapai kemerdekaan, pertahankan kedaulatan, mensejahterakan kehidupan rakyat dan memakmurkan negara. Okey, di samping itu, gunakan penanda wacana guys. Okey. Menanam sentimen kerakyatan dan kesetiaan dalam kalangan rakyat. Sentimen, menanam sentimen kerakyatan dan kesetiaan dalam kalangan rakyat. Okey. Tambahan pula, gunakan penanda wacana mendapat menyaksikan kerjasama padu antara pemerintah dengan intelektual. Akhir sekali, saling bekerjasama mengubah satu dasar negara yang diselesaikan dengan kehendak dan keperluan rakyat. Okey. Okey guys, ini habis tugasan yang pertama. Okey. Awak senaraikanlah setakat yang awak dapat. Memang dia kata 4 kat sini. Tapi apa mesej, semua mesej yang ada dalam ni, awak boleh buat. Awak boleh senaraikan. Kalau ada 8 mesej, ada 7 mesej, awak bagilah guys. Awak bagi. Walaupun saya cadangkan 4, tapi kalau dalam ni ada lebih daripada 4, awak bagi je. Awak bagi je.
Ada markah awak kat situ. Kita nak pastikan budak-budak yang ada dalam ni 8 markah ni. Jangan kita cicirkan. Kita kasih pulun. Kita kasih sebat. Kita kasih rembat. Okey? Jangan lupa. Tugasan yang kedua apa dia? Settlekan sampai habis. Iktibar guys, iktibar. So, ni mulakan satu perenggan yang baru. Iktibar. Okey? Iktibar yang boleh diambil ialah nilai kerjasama. Iktibar apa soalan tanya? Iktibar yang boleh diambil. Apa dia? Nilai kerjasama. Kita hendaklah bekerjasama antara pemerintah dengan intelektual. Bersama-sama membangunkan negara. Nampak tak? Satu ayat boleh dapat 2 markah. Ya? Bekerjasama, lepas tu membangunkan negara pun dapat markah. Nampak kat situ guys? Nampak tak? Boleh dapat markah kat sini. Kesannya. Kesannya. Iktibar dapat memupuk sikap bersatu padu. Memupuk sikap bersatu padu. Bersatu padu dalam kalangan rakyat. Selain itu, penanda wacana jangan lupa. Nilai kasih sayang untuk memperjuangkan kemerdekaan negara. Nilai kasih sayang. Selain itu, nilai kasih sayang untuk memperjuangkan kemerdekaan negara. Kesannya dapat memupuk semangat patriotisme. Iktibar ni guys. Dalam diri. Seterusnya, perlulah berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ini dia, kalau iktibar, gunakan perkataan ni, kita perlulah. Kita hendaklah. Boleh guys? Senang je guys. Korang boleh guys. Korang sangat bertuah. Zaman-zaman saya dulu jawab sejarah, tak ada benda-benda macam ni. Tak ada stimulus ni dibagi kat bagi. Kebat stimulus ni tak ada. Tujuan kebat stimulus 8 markah ni diberi kat korang untuk korang cemerlang dalam sejarah, untuk lulus, untuk dapat kepujian. Okay? So ingat, dalam ni kita ada 2 tugasan. Kita bagi mesej yang ada dalam petikan, yang terkandung dalam petikan, dan kita kena jelaskan iktibar yang kita dapat daripada petikan. Kadang-kadang ada 2 tugasan. So kita kena alert. So kena bagi tahu kat sini, tugasan yang ada dalam tu kita kena selesaikan semua. Kalau ada 2 tugasan, settlekan 2 tugasan. Kalau ada satu, satu je. Boleh? Boleh guys? Boleh guys? Okay. Okay guys, sekarang ni apa yang kita nak kena buat? Jom sama-sama kita buat 1-2 soalan. Saya akan petik budak-budak. Bab tingkatan 5 kita pilih lagi ni. Okay, bab tingkatan 5 guys. Okay. Kita... Korang okay Dah tengok, dah jelas tak apa yang apa kita kena buat? Jelas tak guys? Bila dah tengok apa yang saya dedahkan tu. Itulah cara jawab dia guys. Okay. Itulah cara jawab yang sebenar. Apa yang kita nak kena buat guys. Kita tengok sedikit soalan percubaan negeri guys. Okay. Sebelum kita soalan percubaan negeri guys. Okay. Sekejap saya buka dulu.
Kita sama-sama tengok soalan percubaan daripada negeri Penang. Siapa budak Penang sini? Ada tak budak Penang? Okay guys, ini soalan percubaan Penang. Kita tengok. Ini berkait dengan kepentingan kedaulatan. Kita digalakkan sebelum exam ni kita cari soalan-soalan percubaan negeri guys. Okay. So hari ni kita tengok pasal soalan struktur berkait dengan kepentingan kedaulatan. Okay. Kita tengok soalan ni guys. Saya akan tanya budak-budak. Kedaulatan merupakan aspek penting kepada sesebuah negara. Ini bab 1 guys. Huraikan, kita bulatkan. Kepentingan kedaulatan dari aspek berikut, iaitu keberkesanan pentadbiran. Okey? Keberkesanan pentadbiran kita kena huraikan, dan juga kecemerlangan hubungan luar. Keberkesanan pentadbiran 3 markah. Okey. 3 markah keberkesanan pentadbiran. Okey. Huraikan kepentingan kedaulatan dari aspek keberkesanan pentadbiran guys. Keberkesanan pentadbiran, dia nak situ kita bagi 3 markah. Keberkesanan kepentingan kedaulatan dari aspek keberkesanan pentadbiran. Pentadbiran ni aspek politik guys. Okey. Lihat kat sini. Lambat pula keberkesanan pentadbiran. Ini bab 1 guys. Bila keberkesanan pentadbiran ni, kita dapat menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Okay, ini jenis kedaulatan. Kita nak cari ciri negara berdaulat bukan? Kita nak kepentingan kedaulatan guys. Kepentingan kedaulatan. Okey, kepentingan kedaulatan ni dia guys. 1.3 kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Soalan tanya pasal keberkesanan pentadbiran. Okey, kepentingan kedaulatan dari aspek keberkesanan pentadbiran guys. Okey. Dari aspek keberkesanan pentadbiran ialah ni guys. Keberkesanan pentadbiran memberikan kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Okey. Awak tengok dalam gambar ni, Perdana Menteri pada masa ni idola saya, Dr. Mahathir Mohamad. Okey. Dia adalah Perdana Menteri pada masa ini. Ini adalah mesyuarat Jemaah Menteri yang diadakan pada tahun 1990, yang dipengusikan oleh Dr. Mahathir Mohamad. Masa ni bukan Tun lah. Masa ni nama dia Dr. Mahathir. Belum dapat gelaran Tun lagi. Jadi ini adalah keberkesanan pentadbiran dia guys. Melalui sistem Jemaah Menteri. Jemaah Menteri ni semua menteri ni. Ni menteri, ni menteri, ni menteri. Sami Velu pun ada masa ni. Tun Ghaffar Baba, ini Timbalan Perdana Menteri, ini menteri, ini menteri, ini menteri, ini menteri, ini menteri. Maka ini dah namakan sebagai Jemaah Menteri. Okey. Jadi bila ada Jemaah Menteri ni, dia orang ni ada dapat menjalankan, memberikan kebebasan kepada negara menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Okey, keberkesanan pentadbiran. Dasar pentadbiran negara dilaksanakan dengan berkesan melalui Jemaah Menteri dan kementerian yang berkaitan. Okay, dasar ni maksud dia apa guys? Dasar ni adalah sesuatu yang kerajaan buat untuk kebaikan rakyat. Itu dia dasar. Okey? Jadi ni guys, kat sini dia ada gabungkan bab kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, kawan-kawan semua, nampak tak kat situ? Trend soalan SPM kadang dia kaitkan juga. Nampak tak kat sini guys?
kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ni ada dalam bab mana guys? Selain dalam bab ni. Dia ada dalam bab 4 guys. Bab 4 tingkatan 5 iaitu sistem persekutuan. Ada senarai bersama, ingat tak senarai bersama? Senarai persekutuan adalah kuasa kerajaan persekutuan. Senarai negeri, kuasa kerajaan negeri. Tapi kalau senarai bersama, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan kena sama-sama boleh gubal dasar, boleh bekerjasama dan ditubuhkan beberapa majlis negara. Okey? Jadi ini adalah dia guys, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang dilakukan melalui pengagihan kuasa. Diagihkan kuasa. Kerajaan persekutuan ada kuasa dia. Kerajaan negeri ada dia punya kuasa dia. Inilah dapat mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang dilakukan melalui pengagihan kuasa. Okey? Pengagihan kuasa guys. Okey? Jasmine cuba jawab. Keberkesanan pentadbiran ialah kita dapat memberikan kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Kedua, kita dapat memperkukuhkan sistem pentadbiran dalam perlembagaan persekutuan. Betul. Ketiga, ia juga melalui pengagihan kuasa untuk mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Jasmine, betul awak jawab. Pengagihan kuasa ni antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, Jasmine. Okey? Okey? Awak nampak ni guys, jemaah menteri ni, semua ni, diorang ni adalah kerajaan apa guys? Jemaah menteri yang ada ni adalah kerajaan apa? Kerajaan negeri ke kerajaan persekutuan? Ni jemaah menteri yang ada ni. Siapa boleh teka? Diorang ni kerajaan persekutuan ke kerajaan negeri? Jemaah menteri ni. Kerajaan persekutuan ke kerajaan negeri guys? Apa Asif? Negeri pula. Kerajaan persekutuan lah Asif. Semua menteri yang ada ni, ini menteri pengangkutan, menteri kerja raya, semua ni adalah menteri daripada persekutuan yang bermesyuarat dengan Dr. Mahathir. Okey, ini adalah jemaah menteri. Jemaah menteri ni daripada kerajaan persekutuan. Okey, mungkin Asif keliru dekat mana? Saya boleh tunjuk Asif keliru kat mana. Diorang ada juga meeting Asif. Jom saya tunjuk Asif. Asif jawab kerajaan negeri, saya tahu sebab apa. Jom kita tengok bab 4. Jangan kita keliru. Ada juga mesyuarat antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Asif. Mungkin Asif keliru part sini. Jom sama-sama kita tengok bab 4. Iaitu ada mesyuarat menteri besar. Nama mesyuarat tu mesyuarat menteri besar, mesyuarat menteri besar dan ketua menteri. Mesyuarat menteri besar macam ni guys. Semua menteri, menteri besar Penang, menteri besar Kedah, menteri besar Johor, semua negeri-negeri punya menteri besar dan juga ketua menteri yang tak ada negeri, tak ada sultan lah. Penang, Melaka, Sabah, Sarawak. Ketua menteri ni, diorang buat meeting, mesyuarat menteri besar dan ketua menteri, diorang buat meeting jumpa dengan Perdana Menteri. Itulah dia yang mungkin Asif keliru saya rasa. Okey, Asif keliru kat situ Asif. Jom kita tengok. Saya bagi gambar dalam buku teks. Mesyuarat menteri besar dan ketua menteri. Kenapa? Sebab mesyuarat ni penting. Sebab ini yang dinamakan kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri Asif. Asif jangan keliru kat situ. Ini dia Asif. Ni Asif. Bab 4 Asif. Faktor yang mengukurkan sistem persekutuan Asif. Ini dia guys.
keluhuran perlembagaan mengukuhkan persekutuan. Kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan kena ikut perlembagaan, kena ikut undang-undang. Sebab tu namanya keluhuran perlembagaan. Okey. Perkara 75 Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa jika mana-mana undang-undang negeri tidak selaras dengan suatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri. Sebab kuasa kerajaan persekutuan tinggi sikit. Lepas tu apa lagi yang menjamin mengukuhkan sistem persekutuan ni dia? Penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Macam mana dia orang buat? Ni dia guys. Mesyuarat menteri besar dengan ketua menteri dan ketua menteri. Okey, mesyuarat ni dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Semua menteri besar, semua ketua menteri, semua geng-geng ni daripada setiap negeri berjumpa dengan Perdana Menteri bagi tahu apa masalah diorang. Pada masa ni, inilah Perdana Menteri kita yang saya namakan, dia panggil sebagai Abah. Bukan Abah kau. Masa ni Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia yang ke-8, mempengerusikan mesyuarat khas Menteri Besar dan Ketua Menteri pada 17 Mac 2020 untuk menyelaraskan perintah kawalan pergerakan PKP. Masa ni semua tak pakai mask lagi. Masa ni COVID belum teruk lagi kot. Okey. Nampak guys? Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Untuk apa? Membincangkan pelaksanaan sesuatu dasar yang diputuskan oleh kerajaan. Dasar ni apa dia? Dasar inilah sesuatu yang dibuat oleh kerajaan untuk kebaikan dan manfaat kepada rakyat. Okey. Ini dia guys. Lepas tu diorang buat majlis. Majlis apa? Majlis ni termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Majlis Keuangan Negara, okey. Majlis Tanah Negara, okey. Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. So semua ni kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri kena duduk bincang. Dan juga majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan, Majlis Keselamatan Negara, MKN, dan juga Majlis Air Negara serta Majlis Perumahan Negara. Ini dari guys, dinamakan sebagai keberkesanan penyelarasan. Maksudnya semua kena duduk bincang penyelarasan dan hubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dapat menjamin sistem persekutuan beroperasi dengan berkesan. Itu dia guys. Nampak tak guys? Saya nak awak nampak kaitan antara bab tingkatan 1, bab 1 tadi yang bercakap pasal kepentingan kedaulatan dari aspek keberkesanan pentadbiran dengan bab sekarang ni, bab 4. Jadi ini yang dinamakan kepentingan bermusyawarah dalam membuat keputusan untuk kemajuan negara. Musyawarah ni maksudnya bincang lah. So guys, nampak tak kat situ guys? Kaitan antara bab 1 dengan bab 4. Okey? Nampak tak? Nampak tak guys? Bab 1 dengan bab 4. So itu dia tadi guys, keberkesanan pentadbiran. Ini saya pergi kepada macam mana kita nak dapat poin dia. Okey. Kita lihat kecemerlangan hubungan luar, kepentingan kedaulatan dari aspek kecemerlangan hubungan luar. Okey, kecemerlangan hubungan luar. Kita guys, baru-baru ni awak tahu tak Perdana Menteri kita baru pergi mesyuarat apa guys? Mesyuarat apa guys? Mesyuarat apa guys? Ini saya nak kaitkan sebelum kita habis, saya nak kaitkan. Perdana Menteri kita baru pergi mesyuarat ASEAN. Tahu ASEAN? ASEAN ni adalah Persatuan Negara Asia Tenggara.
Persatuan Negara Asia Tenggara. Okey. Persatuan Negara Asia Tenggara. Tahun depan, tahun 2025, negara kita akan jadi tuan rumah atau pengerusi ASEAN. Ni dia guys, kecemerlangan hubungan luar negara. Penting untuk kita ada hubungan luar negara dari segi aspek ekonomi lah guys. Jadi kita, kedaulatan ni penting untuk kita dapat hak, memberikan hak kepada negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Kita boleh menjalin hubungan dengan negara lain. Dapat menjalin, okey. Menjalin hubungan dengan negara lain. Okey. Hubungan ini dibentuk melalui penggubalan dasar luar negara kita. Penggubalan dasar luar ni maksudnya dengan negara mana kita nak ada hubungan. Dengan grup mana kita nak buat. Tak lama lagi kita akan masuk dalam negara BRICS. Kita gabung dengan Brazil, Rusia, Indonesia, Afrika Selatan. Kita bentuk dasar luar tu macam mana? Kita nak jadi negara berkecuali ke? Nak pro mana-mana? Setakat ni kita adalah negara berkecuali guys. Selain dapat menjalin hubungan diplomatik ni hubungan dengan negara luar lah, dan persahabatan dengan negara lain, negara juga dapat mengadakan perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. Contohnya, negara kita adakan kerjasama dengan Tesla, dengan Elon Musk. Itu contoh dia. Elon Musk boleh buka kilang kat sini ke apa ke? Buka kilang Tesla. Kesannya apa dia? Malaysia menikmati pelbagai faedah dan kelebihan dalam usaha mempertahankan kedaulatan. Kita guys, kita jadi anggota pertubuhan serantau, contohnya ASEAN dan antarabangsa, dapat meningkatkan imej negara. So, saya nak kaitkan dengan bab mana kita menganggotai pertubuhan serantau dan antarabangsa. Guys, pertubuhan serantau mana yang kita sertai? Pertubuhan antarabangsa mana yang kita sertai? Ini kita boleh lihat last. Rakan-rakan semua, saya nak kaitkan dengan pertubuhan serantau dan pertubuhan antarabangsa mana yang kita join. Kita boleh kaitkan dengan bab ni guys. Kelas hari ni penting sebab apa? Kita nak kaitkan dengan bab-bab yang kita belajar. Dalam bab tadi, kita tengok pasal kecemerlangan hubungan luar negara kan? Ni dia guys. Kita kena bijak gunakan buku teks ni. Oh, kita salah. Saya nak tambah lagi. Maafkan saya. Sikit lagi. Maafkan saya. Kita tambah lagi. Okey. Ini dalam bab tingkatan 5. Okey. Ni guys. Bab 9. Pertubuhan serantau. Kecemerlangan hubungan luar kita guys. Jap. Jangan ke mana-mana kawan-kawan semua. Saya akan tunjukkan kepada anda pertubuhan serantau dan juga pertubuhan antarabangsa. Siapa boleh tulis dekat bawah? Pertubuhan serantau mana yang kita sertai? Dan juga pertubuhan antarabangsa mana yang kita sertai? Boleh tulis tak dekat ruangan komen? Pertubuhan serantau mana yang kita join? Serantau ni yang sama serantau dengan kita. Asia Tenggara. Apa pertubuhan serantau? Nama pertubuhan tu guys. Yang kita join. Apa dia guys? Pertubuhan apa guys? Kalau serantau kita sertai ASEAN. Okay? Kalau antarabangsa kita join PBB guys. PBB. Okay?
Dan juga kita ni adalah bekas negara yang pernah dijajah oleh British. Semua negara yang pernah dijajah oleh British ialah negara apa guys? Negara apa? Kom apa? Kom apa? Combat. Bat apa? Batman. Common apa? Commonwealth. Commonwealth. Okay. Kita juga ada pertubuhan negara-negara berkecuali. 6. NAM. Apa maksud 6? Kalau dalam bahasa Melayu, negara pertubuhan negara-negara berkecuali. Kalau dalam bahasa Inggeris, 6 tu N. N tu apa dia? None. Non-alliance movement. Non-alliance movement. Pertubuhan negara-negara berkecuali. So ni guys, pertubuhan-pertubuhan serantau yang kita telah sertai kawan-kawan semua. Tahun depan, mana tahu tahun ni keluar pasal ASEAN. Sebab apa? Tahun depan, tahun 2025, ini bab 9 guys. Malaysia dalam Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN. Pelibatan kita dalam ASEAN. Okay? Tahun depan kita jadi pengurusi, iaitu kita jadi tuan rumah. Kita kena tengok juga ASEAN ni guys. Mana tahu tahun ni boleh keluar ASEAN. Sebab tahun depan, tahun 2025 kita jadi tuan rumah ASEAN. Ini guys, sumbangan Malaysia. Sumbangan Malaysia dalam ASEAN. Okay? Kerjasama sosial, kerjasama ekonomi ini kita kena tengok. Ini dia guys, pertubuhan yang Malaysia sertai. Pergerakan negara tanpa pihak. Non-aligned movement. Peranan Malaysia, apa Malaysia buat? Malaysia jadi tuan rumah. Tahun depan Malaysia jadi tuan rumah ASEAN tau, pengurusi. Kalau jadi tuan rumah, secara automatik dia jadi pengurusi. Okay? Peranan dalam politik di Bosnia dan Appetite. Dasar keamanan dan berkecuali Malaysia. Malaysia juga menyertai pertubuhan kerjasama negara Islam, OIC. OIC. Pelibatan Malaysia guys. Malaysia jadi Setiausaha Agung pertama. Siapa dia Setiausaha Agung pertama? Tunku Abdul Rahman pada masa itu. Okay. Malaysia pernah jadi pengurusi OIC pada tahun 2004, 2003. Pengurusi OIC. Okay. Malaysia juga terlibat dalam pembangunan pendidikan. Pembinaan Universiti Islam Antarabangsa UIA. Pembangunan pendidikan. Malaysia juga menangani isu politik negara Islam. Terutamanya isu Palestin. Ada isu Iraq. Okay. Isu Mujahidin di Afghanistan pada tahun 70-an. Okay. Malaysia juga dalam OIC ini terlibat dalam pembangunan ekonomi. Okay. Boleh guys? Itu dia guys. Okay. Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. PBB pun Malaysia ada guys. Okay. PBB pun of course lah Malaysia. Lepas merdeka terus Malaysia jadi ahli PBB guys. Malaysia jadi ahli ni Commonwealth dan juga PBB. Tadi serantau, ini antarabangsa. Bila Malaysia start jadi negara anggota PBB? Bila kita merdeka tahun 1957 tu guys. Terus kita jadi ahli PBB. Kalau dalam bahasa Inggeris, PBB ni UN. Dia punya pejabat dekat Amerika, United Nation. Okay. Ni guys, Malaysia dalam PBB. Pelibatan Malaysia mendukung piagam PBB. Okay. Ini dia mesyuarat agung PBB. Dr. Isman Abdul Rahman. Okay. Malaysia terlibat dalam PBB. Apa Malaysia buat? Okay. Sumbangan dalam misi pengaman. Okay. Di Bosnia. Okay. Ethiopia, Kongo. Ini Malaysia terlibat hantar askar kita guys. Di wilayah-wilayah yang bergolak ni.
Kamboja, Timor Leste, misi sebagai pegawai pemerhati pun ada guys. Okay, itu dia guys. Of course lah guys, kita juga bekas negara tanah jajahan British. Sebab itu kita, ini antara tokoh-tokoh yang terlibat. Tan Sri Dr. Jamila, Datuk Maimunah. So gambar-gambar ni sekarang boleh keluar dalam soalan. Tan Sri Razali Ismail, apa jasa-jasa diorang, tokoh-tokoh ni guys. Dr. Jomo, Tan Sri Abu Sama Abu Bakar. Okay guys. Dan juga itulah dia guys, peranan Malaysia dalam Commonwealth. Okay, bekas tanah jajahan British kita guys. Sukan Commonwealth kita terlibat. Cabaran kita untuk mengukuhkan dasar luar. Okey, cabaran politik serantau, politik antarabangsa, keselamatan dan pertahanan. Nampak tak guys kesinambungan ni guys? Saya nak awak nampak kesinambungan. Sebab apa? Tadi kita lihat dalam kecemerlangan hubungan luar guys. Dia kaitkan dengan kita terlibat sebagai ahli anggota dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa. Itu yang saya nak awak nampak kat situ. Kaitan bab, setiap bab ni guys. Nampak tak guys? Tadi kita tengok kaitan bab, kaitan yang keberkesanan pentadbiran ni dengan bab sistem persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Yang ni kita nampak kecemerlangan hubungan luar negara ni, kita menyertai pertubuhan serantau dan antarabangsa. Dalam pertubuhan tu kita ada bagi sumbangan dan pelibatan Malaysia, manfaat yang Malaysia dapat guys. Okay, itu yang saya nak awak nampak. Saya akan sharekan link kehadiran guys. Kita drag sikit kelas kita. Ingat tak masa tu saya lupa bawa charger? Memang tak guna untuk cikgu masa tu. Kita terpaksa habis kelas awal. Okay, saya bagi link kehadiran guys. So dalam kelas ni awak nampak tak guys? Pertama, sambil saya sharekan link kehadiran tu. Pertama, saya nak awak lihat bagaimana cara dapat markah tadi dalam mutu jawapan calon. Komen kupasan jawapan calon tadi. Kita nak jadi calon yang berprestasi tinggi guys. Okay, kita nak jadi calon yang berprestasi tinggi. Okay. Dan juga tadi saya dah tunjukkan awak macam mana kaitan setiap bab tadi dengan bab-bab yang lain. Okay. Okay, saya sharekan link kehadiran dengan kawan semua. Okay. Saya juga akan bagi kita punya ni tadi dalam portal kita guys. Saya nak awak baca guys. Apa dia calon yang berprestasi tinggi buat, saya dah letak dalam kita punya tu portal pembelajaran kita. Ini dia guys. Maksudnya. Okay guys. Semoga kelas kita bermanfaat dan korang dapat manfaat guys. Terima kasih sertai kelas ni. Terima kasih cikgu. Okay. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama. Bye. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima Stay kasih, safe, Cikgu.